بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا؟ قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك، أو كما قال. حديث صحيح رواية إمام مسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari berjalan-jalan, jumpa dengan satu orang tua, yamshi baina ibnaihi, yang berjalan di antara dua anak dia. Nabi satu hari bertembung, berjumpa dengan satu orang tua, dia duduk jalan tengah, anak duduk ada kiri kanan, anak laki-laki belah kiri seorang, belah kanan seorang, jalan sama-sama. Yatawakka'u alaihima, dan keadaan orang tua ni dia duduk bergantung ke anak dia. Dia berjalan tengah, anak duduk berjalan kiri kanan, dia duduk bergantung, duduk berpapak dengan anak kiri kanan ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam: ma sya'nu hadha? Nabi tegurlah. Nabi kata, apa hal ni orang tua ni? Nampak laih sangat, nampak tak larat sangat, sampai kena duk bergantung di bawah anak dua orang. Nabi tanya, ma sya'nu hadha? Apa hal ni? Apa kena dengan orang tua ni? Qala ibnahu: ya Rasulullah, kana alaihi nazrun. Jawab dua-dua anak yang duduk kiri kanan orang tua ni, dia kata, ya Rasulullah, kana alaihi nazrun. Dia kata, bapa kami ni, dia ni bernazar. Apa yang dia nazar tak tahu, tapi kerana nak menunaikan nazar tu, dia jadi tak larat sampai lagu tu. Takkan nazar puasa ke, ingat kalau dapat macam ni, nak puasa sebulan ke, nak puasa 2 bulan ke, nazar macam tu. Kerana nazar dia tu, dia jadi tak larat sampai macam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, irkab ayyuha syekh. Nabi kata dekat orang tua ni, Nabi kata, jangan berjalan macam ni, cari kenderaan naiklah.
Kalau sekiranya kamu ni bernazar dan kamu nazar kata nak berjalan kaki, dalam syarah hadis ni dia menjelaskan, dia kata orang tua ni dia antara benda yang dia nazar ni, dia nazar dia nak pergi Mekah jalan kaki. Daripada rumah dia nak boleh sampai ke Mekah, nak sampai ke Masjidil Haram ni jauh, tapi oleh kerana dia bernazar nak berjalan kaki pergi Mekah buat haji ni, maka dia tunai nazar dia. Kerana menunaikan nazar berjalan kaki nak pergi ke Mekah ni, sampai dia pergi jadi teruk sangat keadaan dia. Nabi SAW tegur dia. Nabi kata, wahai orang tua. Nabi kata, irkab ayyuhasyaikh. Nabi kata, cari kenderaan naik. Fa inna allaha ghaniyun anka wa an nazrik. Nabi kata, sesungguhnya Allah tak perlu nazar macam ni. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham, nak bernazar apapun jangan sampai mengazab diri, jangan sampai seksa diri. Kerana ada berlaku di dalam masyarakat ni, dia bernazar, dia tu ingat nazar ni benda baik, maka dia bernazar nak buat satu benda yang benda tu bila dia buat memang bawa mudarat pada dia. Nabi tak mahu sampai macam tu. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a syaikhan yuhada baina ibnayhi faqala ma balu hadha, qalu nazara an yamshiya, qala inna allaha an ta'zibi hadha nafsah la ghaniyun wa amarahu an yarkab, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari ternampak satu orang tua yang jalan sampai anak nak kena tuntut, tak larat. Jumpa pula hal lain pula, berjalan sampai anak nak kena pegang, nak kena papah kiri kanan, dia kena tuntun dia, lepas jatuh. Faqala ma balu hadha, Nabi kata, apa kena orang tua ni? Qalu nazara an yamshiya, anak dia kata, bapa kami ni bernazar nak pergi buat haji berjalan kaki. Qala inna allaha an ta'zibi hadha nafsah la ghaniyun. Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya daripada nak suruh hamba dia sampai seksa-seksa diri. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tak pernah suruh hamba dia dalam nak buat ketaatan ni sampai nak seksa diri. Nazar kata ni, tahun ni aku nak ambil puasa 3 bulan. Rejab, Syaban, Ramadan. Nazar macam tu. Nabi pun tak pernah buat macam tu. Tidak ada satu hadis yang sahih daripada Bukhari, daripada Muslim yang beritahu kata Nabi puasa 3 bulan berturut-turut. Tak ada. Tiba-tiba ada orang dia nak pergi buat lebih daripada Nabi. Dia kata, aku bernazar dengan nama Allah. Dia kata, tahun ni aku nak puasa 3 bulan berturut-turut. Rejab, Syaban, Ramadan. Aku nak puasa 3 bulan berturut-turut. Hadis ni cuma ada apa dia? Ramadan Nabi puasa penuh. Syaban adalah hari di mana Nabi banyak berpuasa. Macam tu aja. Tapi oleh kerana karan kuat lebih, dia nak buat 3 bulan berturut-turut. Kerana buat 3 bulan berturut-turut tu, dia jadi laif, jadi kurus, jadi seruh, jadi nampak teruk. Nabi SAW kata, inna allaha an ta'zibi hadha nafsah la ghaniyun. Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya daripada nak menuntut hamba dia mengazab diri kerana nak taat Tuhan. Tuhan tak mau sampai macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Anas bin Malik, wa amarahu an yarkab. Nabi memerintahkan orang tua ni supaya naik kenderaan. Walaupun dia bernazar,
untuk nak pergi Mekah berjalan kaki, Nabi memerintahkan dia supaya menghentikan nazak dia dan naik kenderaan untuk nak sampai di Mekah. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kata dia annahu qala nazarat ukhti an tamshiya ila baitillahi hafiyah fa amaratni an astaftiya laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaftaitu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam litamshi wal tarka. Hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kata Uqbah, kakak dia bernazam nak pergi ke Mekah berjalan kaki dan berkaki ayam. Uqbah bin Amir ni pun sahabat hebat. Kak dia, orang perempuan, kak dia bernazam. Dia kata, aku nak pergi Mekah tahun ni, dan aku nak pergi Mekah berjalan kaki, dan aku nak pergi Mekah berjalan kaki tak pakai kasut. Pasal apa? Pasal dia berkepercayaan, kata lagi susah lagi besar pahala, maka dia nak buat hal susah. Dan kita duk belajar agama ni, duk baca hadis, dia main satu hadis kata Allah bagi pahala dekat orang yang pergi masjid berdasarkan khutbah, berdasarkan langkah dia. Lagi banyak dia langkah, lagi banyak pahala dia akan dapat. Bila dia baca aja hadis tu, Tanjung Bentang nak main jalan kaki malam ni. Nuh, main daripada Sungai Betui, Tanjung Bentang tu nak main Taman Khayal malam ni, nak main jalan kaki. Pasal apa? Semalam dengar hadis ni dihurai oleh satu ustaz, hari ni kerana nak kena buat. Ya. Tak ada sampai Taman Krian. Tak ada sampai. Siti Terong aja. Daripada hak Betui jadi dia menyerong ni. Tak boleh main lah. Agama tak suruh sampai lagu tu. Agama tak suruh. Agama tak suruh sampai lagu tu. Sampai Nabi SAW bagi ingatan, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kaya. Tuhan tak kemaruh kita pergi buat sampai lagu tu baru Tuhan nak boleh bagi pahala. Buat jangan sampai mengazab diri. Begitu. Maka Uqbah bin Amir pergi jumpa Nabi SAW. Pada apa dia jumpa Nabi? Sebab kakak dia sudah bernazam untuk nak pergi Mekah, nak buat haji dalam keadaan berjalan kaki hafiatan dan berkaki ayam, tak pakai kasut. Boleh susah lagi nak cari susah, kerana mudah-mudahan dengan tu pahalanya besar. Fa amaratni an astaftiyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nasib baik, kak dia kata dekat dia, kak dia kata Uqbah, tolong saya pergi jumpa Nabi, tolong tanya Nabi, nazam aku ni aku boleh buat ke tak? Tolong minta fatwa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu, maka kata Uqbah bin Amir, aku terus pergi menghadap Nabi dan aku minta fatwa daripada Nabi. Kakak aku sudah bernazam, dia nak pergi ke Mekah, nak berjalan kaki, tak pakai kasut. Adakah dia perlu melaksanakan nazam dia tu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata litamshi. Nabi kata boleh kalau dia nak berjalan, dengan syarat tak memudaratkan dia. Wal tarka, Nabi kata, dan dia juga boleh berkenderaan kalau sekiranya itu boleh menghindar daripada mudarat. Nabi kata nak berjalan kaki, nak naik kenderaan itu bukan masalahnya. Masalahnya kalau nak buat benda tu nak bawa mudarat, tak mahu. Nabi kata kalau tak mudarat, buatlah. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wafa'a li nazrin fi ma'siyatin wa la fi ma la yamliku al-'abdu, wa fi riwayah la nazra fi ma'siyatillah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim.
daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la wafa'a li nadrin fi ma'siyah. Nabi kata tak boleh laksanakan nazar kalau sekiranya nazar itu menyangkut soal maksiat. Dihuraikan oleh Imam Nawawi apa dia yang dimaksudkan dengan menyangkut soal maksiat. Kata Imam Nawawi, maksudnya ialah dia bernazar nak buat benda haram. Dia bernazar nak buat benda haram. Dia kata kalau anak dapat keputusan elok, kalau anak dapat masuk universiti, dia kata saya nak minum arak botol. Nabi kata tak boleh tunai. Nazar macam tu sendiri terbatal. Ataupun dimaksudkan juga dengan nazar yang berupa maksiat ialah dia bernazar tak mau buat benda wajib. Dia kata kalau mana-mana daripada anak aku ni aksiden apa, kemalangan apa, aku tak mau sembahyang waktu lah. Bernazar lagu tu. Kalau sekiranya anak aku hak 5 orang ni, mana-mana seorang aksiden apa-apalah, dia kata sebagai tanda protes aku terhadap Tuhan, aku tak mau sembahyang lah, sembahyang fardu ni. Dia bernazar untuk tak mau buat benda wajib. Otomatik nazar itu terbatal. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata wala fima la yamlikul abdu, dan tidak boleh melaksanakan nazar kalau sekiranya dengan melaksanakan nazar itu diri dia tak mampu buat. Tak boleh. Kalau gagah buat juga sampai nak jadi mudarat, jangan buat, Nabi kata. Wa fi riwayah la nazra fi ma'siyatillah. Tak ada riwayat kata Nabi kata tidak boleh bernazar kalau sekiranya nazar itu membawa kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, persoalannya tuan-tuan, persoalannya dalam masyarakat kita ni ada orang yang dia mudah bersumpah dan mudah bernazar. Nabi ada sebut dalam hadis dia, orang yang kuat bernazar itu orang bakhil, Nabi kata. Pasal apa? Kalau dia tak nazar, dia tak buat. Nak kena nazar dulu baru dia rasa wajib, tak boleh tidak nak kena buat, dia bakhil, Nabi kata. Kalau ingat nak puasa, buat puasa sunat. Banyak puasa sunat yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis dia. Hari Isnin boleh puasa, hari Khamis boleh puasa, 3 hari dalam sebulan, ambil tengah bulan, 13, 14, 15 boleh puasa. Dia mai hari Arafah boleh puasa, dia mai hari Tasu'a 9 hari bulan Muharram sunat puasa, dia mai hari Ashura 10 Muharram sunat puasa. Semua ni sabit daripada hadis yang sahih. Pasal apa tak mau puasa? Benda yang terang-terang disebut dalam hadis sahih, kata benda tu sunat, kalau kita buat sunat, pasal apa tak mau buat? Pasal apa nak nanti nazar baru nak buat? Pasal apa? Maka orang yang nazar baru nak buat, ini orang bakhil, Nabi kata. Saja-saja dia tak mau buat, terpaksa baru nak buat, ini orang kedekut, Nabi kata. Tapi dalam masyarakat kita, terutama dalam masyarakat orang Melayu kita ni, cukup suka bernazar ni. Sikit nak bernazar, sikit nak bernazar. Kadang-kadang dia pergi nazar nak buat benda yang dilarang oleh agama. Ataupun kadang-kadang dia pergi nazar nak buat satu benda yang boleh memudaratkan dia. Sedangkan benda ni dilarang oleh agama. Maka di dalam hadis riwayat Ibnu Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kafaratun nazri kafaratul yamin, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata kafarah bagi orang yang bernazar lepas itu tak tunai nazar dia adalah sama dengan kafarah yang dikenakan kepada orang yang bersumpah lepas itu dia langgar sumpah dia. Bernazar nak buat satu benda, kemudiannya tak boleh buat. Nazar kalau anak dapat masuk universiti nak puasa sebulan. Tengok anak dapat sungguh universiti, dia jatuh sakit. Kira-kira nak puasa sebulan ni memang nak bawa lagi mudarat ke dia tak boleh nak tunai. Maka dia kena bayar kafarah, dia kena bayar denda. Pasal apa? Pasal sudah nazar, tiba-tiba tak boleh tunaikan nazar itu. Dia kena bayar kafarah, dia kena bayar denda. Apa kafarah, apakah denda kepada orang yang bernazar lepas itu tak boleh nak tunai nazar dia? Denda dia sama macam denda orang yang bersumpah, yang kemudiannya terpaksa langgar sumpah dia. Baru ni kita baca ada hadis di Masjid Tanah Liat, cerita Nabi SAW satu hari dikunjungi oleh sekumpulan orang.
Mereka nak turun dalam satu peperangan. Mereka minta Nabi SAW sponsor mereka. Bagi bantuan keuangan ke, bantuan kenderaan ke, bantuan apa-apa. Minta sponsor daripada Nabi. Nabi kata, wallahi. Nabi kata, demi Allah, aku tak boleh bantu hampa. Kerana aku pun tak ada apa. Nabi kata. Nabi kata, wallahi, aku tak boleh bantu hampa. Itu sumpah. Wallahi, aku tak boleh bantu apa. Aku tak boleh nak bantu hampa, nak bagi apa-apa. Pasal aku pun tak ada apa. Nabi kata. Maka kumpulan sahabat yang diminta Nabi sumbang sesuatu ni jadi tersengah. Jadi tergamam. Jadi, Allah, hilap dah kita ni apa kita diminta. Betul-betul kita bagi susah Nabi. Dalam pada duk tergamam tu, dia tiba main. Satu orang bawa beberapa ekor unta. Dia kata, ya Rasulullah, aku hadiahkan kepada kamu unta. Nabi SAW terima unta tu, terus bagi dekat kawan yang main minta derma tadi ni. Terus bagi. Nabi kata, nak ambil kat apa. Jadi mereka ni pun, alhamdulillah, ambil unta tu bagi. Dalam perjalanan duk balik, teringat pula salah seorang daripada kumpulan yang pergi ni kata, patutkah kita ambil benda ni? Tadi kita pergi minta dekat Nabi, Nabi sampai bersumpah. Nabi kata, wallahi, aku tak boleh tolong hampa. Tapi tengok orang main bagi benda ni dekat Nabi, Nabi bagi kat kita. Nabi dah kata dia tak ada apa. Orang pergi bagi dekat dia, kita pula pergi ambil benda ni. Wajarkah apa yang kita buat ni? Mereka kata, Datuk, saya cakap banyak, jom balik pergi rumah Nabi. Bila balik pergi, mereka kata, ya Rasulullah, tadi kamu dah kata, wallahi, tak mau nak tolong kami. Tiba-tiba orang buat main unta, kamu ambil unta tu bagi dekat kami. Kami rasa kami tak boleh terima. Nabi kata apa? Nabi kata, apabila seseorang itu bersumpah, tiba-tiba didapati ada benda yang lebih baik daripada apa yang dia sumpah, maka dia hendaklah langgar sumpah itu dan membayar denda sumpah. Nabi kata, tadi aku sumpah, aku kata wallahi aku tak ada apa nak boleh bagi ke hamba. Aku dah sumpah dah kata tak boleh bagi ke hamba. Tiba-tiba lepas pada aku sumpah ada benda yang lebih baik. Apa dia? Sedekah ni benda yang lebih baik. Orang may bagi hadiah dekat aku, maka aku bagi dekat hamba hadiah ni. Aku dah melanggar sumpah. Nabi kata, apabila kita sudah bersumpah, tiba-tiba mai satu benda yang lebih baik, maka langgarlah sumpah itu dan bayarlah kafarah. Apa dia kafarah sumpah, tuan-tuan? Kafarah sumpah yang pertama sekali, merdekakan hamba perempuan yang mukminah. Kalau tak ada, bagi makan kepada 10 orang miskin, ataupun bagi pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tak mampu nak bagi makan, nak bagi pakaian kepada 10 orang miskin, atau bagi makan ataupun salah satu aja, bagi pakaian kepada 10 orang miskin. Dalam kitab fiqh dia kata memadai bagi kain pinggang selai pun dianggap sebagai bagi pakaian. Ada pendapat yang lebih ringan, dia kata bagi sapu tangan pun dianggap sebagai satu daripada bentuk pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tak mampu, duit tak ada, dia kata puasa 3 hari. Dan puasa 3 hari itu tidak disyaratkan berturut-turut. Jadi ingat, siapa-siapa yang ada buat nazar, lepas itu tak boleh nak tunai nazar tu. Dia boleh pilih salah satu daripada kafarah. Kafarah ni, kafarah yang boleh pilih. Saja-saja nak ambil puasa pun boleh, saja-saja nak ambil bagi makan pun boleh, mana-mana satu boleh pilih. Siapa-siapa yang ada bersumpah, sumpah. Aku sumpah wallahi aku tak mau dah pergi dengar ceramah dia ni. Maka apa dah. Betul, lepas tu mai balik. Adik kena ingat balik, aku dah sumpah dah dulu, wallahi aku tak mau pergi ni, aku mai ni, aku sudah langgar sumpah. Puasa 3 hari. Pasal apa? Pasal Nabi kata, apabila kita bersumpah, lepas pada sumpah tengok benda lebih baik, maka buat benda yang lebih baik. Langgar sumpah tak apa, tapi bayar denda dia. Ini ajaran Islam yang bersabit daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mana-mana silap yang kita buat, segera kita perbaiki. Kadang-kadang mulut kita mudah bersumpah, mudah bernazar dan sebagainya. Lepas itu kita buat mudah, buat ambil ringan dengan sumpah dan nazar yang kita buat. Mudah-mudahan mana-mana yang tersilap segera diperbaiki, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4.
Muka surat 76. Muka surat 76. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf. Muka surat 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan telah kami berwasiat kepada manusia dengan dua ibu bapa akan membaikkan. Ini malam ni dia masuk satu ayat, dia nak cerita tentang perintah buat baik kepada ibu bapa. Dalam Quran, dalam surah apa, Isra, apa Allah sebut, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Serupa juga perintah supaya buat baik kepada dua ibu bapa. Maka dalam ayat surah Al-Ahqaf malam ni lagi sekali Tuhan menegaskan benda ni, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan telah kami wasiat akan manusia dengan dua ibu bapa itu buat baik. Yakni kami suruh manusia buat baik kepada dua ibu bapa. Hamalathu ummuh kurhan wa wada'athu kurhan. Mengandung akan dia oleh mak dia, akan mengandung yang masyaqqah. Masyaqqah makna dia susah. Yakni pada sama tengahnya. Dan peranakkan dia dengan tergagah masyaqqahnya. Dia nak abang kata susah mak ni. Orang perempuan dia lebih fahamlah ayat ni. Macam mana susahnya daripada awal mengandung. Ada yang Allah sampai masuk hospital, masuk keluar hospital. Kandungan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan hidup, masuk hospital keluar. Dia masuk hospital derip ayam keluar hospital. Masuk hospital, kira dah keluar masuk hospital kerana nak kandung seorang anak. Dia kata pula di sini bukan setakat dia hamil, dia mengandung sahaja susah. Wa wada'athu kurha. Apabila mai hari nak beranak, lagi susah. Macam nak bercerai nyawa, nak terbit anak ni. Peluk-peluk jadi anak derhaka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan mengandung ia dan menyusukan ia itu 30 bulan. Ini Islam punya sukatan. 30 bulan. Daripada hari mula mengandung tu sampailah 9 bulan berapa hari lahir kandungan, diikuti pula dengan menyusu. Jumlah semua sekali dia kata 30 bulan. Yakni mengandung 9 bulan, menyusu 21 bulan. Lebih kurang 2,5 tahun umur menyusu bagi anak. Ini kalau Islam punya ajak macam tu. Anak sampai umur 2 tahun bagi susu badan lagi. Mudah-mudahan anak tu jadi anak baik. Islam bagi tahu macam tu. Hatta iza balagha ashuddah, sehinggalah apabila umur sempurna kuat dia dan sempurna akal dia dan sempurna fikirannya, iaitu 30 tahun ataupun 33 tahun umurnya. Islam menganggap umur matang manusia ni paling awal 30 tahun. Umur matang manusia 33 tahun. Dan habis lewat mesti kena matang umur 40 tahun. 40 tahun tak matang lagi, kena hantar pergi matang mana lagi dia dulu. Apa sampai umur 40 tak mau nak matang-matang lagi. Dalam hadis tuan-tuan, dalam hadis riwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata dia anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi kata yadkhulu ahlul jannatil jannah jurdan murdan mukahhalin abna'a 30 atau 33 sana. Atau kama qala, hadis riwayat At-Tirmidzi. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata yadkhulu ahlul jannatil jannah. Nabi kata itu siapa yang ditakdirkan Allah jadi ahli syurga, dia akan masuk syurga. Tuhan tak mukir janji. Kalau Tuhan kata dia ni ahli syurga, dia akan masuk syurga. Dan masuk syurga tu jurdan murdan mukahhalin. Hal keadaan orang yang duduk dalam syurga itu dia kata jurdan, tak ada bulu. Ahli syurga tak ada bulu.
murdan, tidak berjanggut dan tidak bermisai. Atas dunia ni sunat bagi ada janggut. Tapi bila masuk syurga esok, tak ada. Bulu roma apa pun tak ada, misai janggut pun tak ada, dia comel lagu tu aja dalam syurga ni. Banyak hadis, bukan hadis ni satu aja, banyak hadis yang menceritakan benda yang sama. Nabi kata ahli syurga itu jurdan, murdan, mukahalin. Jurdan maksudnya tak ada bulu. Murdan maksud dia tidak berjanggut, tidak bermisai, bahkan comel. Orang Arab kalau dia kata amrat, amrat ni maksudnya orang hak muka ni orang putih macam baby face. Umur 40 dah, tengok muka macam budak umur 7 bulan. Ada kan begitu? Tak ada lah, tak ada lagu tu kan. Tapi maksud muka budak umur 40 dah, tapi tengok ni nampak lagu kacak 15-16 lagu tu umur 40. Dia abang saya tahun depan pension. Kita tak percaya. Tahun depan pension, muka baru macam 30 umur. Cek tengok rupanya ambil suntikan botong lah ni. Rupanya ambil suntikan botong, patut dia tak nampak tua. Masuk syurga itu tak ada, bukan kerana suntikan botong. Dah, memang masuk syurga ni Nabi SAW kata siapa juga yang jadi ahli syurga jurdan, murdan, mukahalin. Hal keadaan orang yang masuk syurga ni tak berbulu badan dia, tak ada misai, tak ada janggut, muka comel, muka halin. Mata ni macam bercelak, walaupun dia sebenarnya tak pakai celak. Tak tahu nak abang comel lagu mana. Muka halin ni bukan maksudnya dia pakai celak, dia tak pakai celak, tapi mata tu nampak macam bercelak. Segak lah Nabi nak abang kata ahli syurga ni segak. Tak cukup lagi. Nabi kata abna as-salasin au salasin wa salasina sana. Orang yang masuk syurga ni, walaupun dia mati umur 100, walaupun dia mati umur 90, walaupun dia mati umur 80 tahun, walaupun dia mati umur 17-18, bila masuk syurga, Allah Subhanahu wa taala jadikan rupa dia ni salasin, seperti orang yang umur 30. Atau Nabi kata salatin wa salatina sana, ataupun 33 tahun. Habis-habis tua 33. Tuan-tuan balik buka album balik malam ni, tengok gambar masa umur 30 dulu. Tengok mana. Tak tahu nak abang. Zaman duk naik motor Vespa dalam kereta apa tu, zaman tu umur 30 tuan-tuan. Umur 30 zaman tu. Masuk surga itu dia balik rupa tu, rupa umur 30 tu. Nabi SAW sebut begitu. Maka dia kata di sini hatta iza balagha asyuddah, sehingga apabila umur sempurna kuat, sempurna akal, sempurna fikiran, iaitu 30 tahun ataupun 33 tahun umurnya, ataupun lewat-lewat 40 tahun, mesti kena matang. Wa balagha 40 sana, dan sampai ia 40 tahun habis kuatnya. Kemuncak kepada kematangan umur 40. Maka Nabi-Nabi dilantik jadi Nabi umur 40. Macam kalau buka dalam hadis Riyadhus Salihin, dia ada bawa satu perbahasan cerita tentang penduduk Madinah sejak daripada zaman Nabi SAW dulu. Penduduk Madinah sejak daripada zaman Nabi dulu, bila umur cicah 40 aja, kerja-kerja dunia ni secondary, jadi nombor 2. Keutamaan mereka ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penduduk Madinah, Ahlul Madinah dia panggil. Sejak daripada zaman Nabi dulu, nak kerja nak apa ni, masa tengah muda ting-ting, orang panggil lah ni, muda ting-ting. Masa tengah muda ni nak kerja sungguh-sungguh. Bila dia mai umur 40, kerja juga, tapi kerja tu nombor 2, ibadat nombor 1. Tak mau dah, masa kerja umur 40 ni tak mau dah duk teringat nak pergi duk terlibat dengan rasuah, benda-benda nak jadi dosa ni tak mau dah. Umur 40, dosa-dosa semua berhenti. Tumpu keutamaan pada soal ibadah dan kepada soal akhirat. Soal kesejahteraan kita di hari kemudian. Maka dia kata di sini, dia kata berakhir tempoh kuat kita ni umur 40. 40 tu dia dah masuk zon orang tua-tua dah.
Kalau sebelum 40 tu umur 30, umur 33 ni kalau orang tengok sikit dandan tanya, tengok apa? Masa umur 30. Ada yang main umur 40 orang tengok, kita buat tengok kelai. Kita cari gaduh dengan orang. Tak mau dah. Bergaduh ni bukan untuk orang umur 40 ke atas. Tak mau dah. Jadi sampai umur 60 hidup pukul orang pun dalam pekan lagi apa ni karun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Berkata ia, yakni anak tadi ni, anak yang dilahirkan dengan susah payah oleh mak dia ni, kemudian disusukan oleh mak dia untuk tempoh masa 2,5 tahun, kemudian membesar dia sampailah umur 30, 33 sampai umur 40. Anak ni berkata ia, wahai Tuhanku, taufik akan daku bahawa aku syukur atas nikmat engkau yang telah engkau nikmat atas aku dan atas dua ibu bapa aku. Dia nak abang apa? Bila sampai umur 40 tadi, wa balagha 40 sana, bila sampai umur 40, ingat agama kena kuat. Kena lebih ingat lagi ni kepada orang tua, kepada ibadat, kepada soal-soal yang membawa kita kepada sejahtera dunia akhirat. Kena ingat kuat. Maka anak yang mencicah umur 40 ni, dia kena macam ni. Dia kena Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kena minta doa macam ni. Wahai Tuhanku, taufik akan aku. Minta Tuhan tambahkan hidayah untuk kita. Bahawa aku syukur atas nikmat engkau yang telah engkau nikmat atas aku dan atas dua ibu bapa aku. Tuan-tuan, berapa banyak nikmat Tuhan bagi kat kita lah. Dalam keadaan manusia duk kena penyakit macam-macam ni, kita ni sihat tuan-tuan. Batuk sikit-sikit, demam semua sikit-sikit ni tak ada apa. Lu kawan umur 40 duk terjun atas katil hospital kecil manis, mula potong jari, lepas tu potong kaki, lepas tu sampai jadi timun. Sampai tinggal kepala, tangan sampai dekat pinggang ke bawah sikit aja. Hak lain potong habis dah. Umur baru 40, baru cicah 42. Duduk atas katil hospital macam tu. Banding dengan kita tuan-tuan, tak tahu nak abang. Ayak mata jatuh. Syukur kita kepada Allah. Tuhan bagi kita sihat. Bila mai umur 40, ini umur dia nak mula sakit. Bila mai umur 40, duk berasa sihat, duk berasa elok lagi. Syukur berganda-ganda kepada Allah. Mai umur 40, Allah gerak kita. Allah gerakkan hati kita nak pergi masjid, nak mengaji, nak belajar agama, nak perbetul hidup kita, nak atur rumah tangga kita. Allah bagi kesedaran macam tu pada umur 40 ni. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak pada Allah. Gitu. Dan bahawa aku beramal akan amal salih yang redha akan dia. Syukur kepada Allah. Pasal Allah gerak kita. Ni buat amal-amal kebaikan. Duk tengok aja kalender. Bila lagi ada puasa sunat? Nampak ni ada puasa sunat. Hari Tasu'a, hari Ashura, hari Arafah. Duk cari aja tanda dah di kalender tu. Tanda dah. Bila mai hari tu kita nak puasa. Bila kita ni Allah bagi jadi macam tu, syukur banyak-banyak pada Allah. Syukur banyak-banyak pada Allah. Pasal apa? Ingat kita ni ingat akhirat saja. Begitu. Wa aslih li fi dhurriyyati, dan baiki bagi aku pada zuriat aku. Oh, yang ni penting tuan. Bukan kita nak perpah diri kita aja. Gerabak panjang di belakang tu. Bini kita macam mana, anak kita macam mana, 4 orang anak, 5 orang anak, 8 orang anak, 10 orang anak tu macam mana. Nak kena tengok tuan. Doa untuk anak-anak ni jangan lepas tuan-tuan. Tiap-tiap kali sujud. Tiap-tiap kali sujud dalam sembahyang tu, hati ni molitas. Minta ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mintalah bagi anak-anakku ni jadi anak-anak yang baik dunia akhirat. Minta. Tak boleh tuan-tuan. Takut dengan apa tu. Jadilah ni cukup takut. Sujud sembahyang tu hati ni ingat. Mulut dia sebut subhana rabbiyal a'la. Mulut dia sebut subhana rabbiyal a'la. Hati ni dia ingat minta ya Allah. Ingat dalam hati ni. Minta ya Allah, anak-anak aku ni bagilah mereka ni jadi anak-anak yang baik dunia akhirat. Begitu. Tuan-tuan, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124 ni kita tengok Allah kata apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Sadaqallahul azim. Tuhan sebut dalam ayat tu, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, tuan-tuan, kita bukan umat dia, tapi sampai hari ini dalam tahiyat akhir kita berselawat untuk dia. Punya istimewanya dia. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sampai hari ini kita selawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Hebat Nabi Ibrahim ni. Allah sebut wa idh ibtala Ibrahim rabbuh, dan apabila Tuhannya menguji dia. Allah uji Nabi Ibrahim. Apa ujian Allah pada Nabi Ibrahim? Cukup banyaklah. Allah uji dia berhadapan dengan Namrud, sampai kena jatuh hukum bakar dalam api marak menyala, yang kemudiannya Allah pelihara, Allah selamat dia. Sikit pun calak di kulit tak ada, walaupun dia dilempak masuk dalam api yang menyala kuat. Allah uji dia, dan dia tahan ujian Allah. Allah uji dia, menikah berapa lama, tak dapat anak, tak dapat zuriat. Dah umur tua sangat dah, sekira-kira adat kata tak dapat dah anak, Allah bagi anak dekat dia. Dah dapat anak pula, mai perintah suruh sembelih anak tu pula. Ujian, tuan-tuan. Jadi saya cerita tadi tu, sembang. Duk cerita pasal Kenny Off yang kena bunuh. Kenny Off. Mak pak dia, cikgu dua-dua orang, mengajar di Star Ipoh, sekolah Tongkor Abdul Rahman, Tiger Lane Ipoh. Dua-dua. Pak dia pun cikgu situ, mak dia pun cikgu situ. Dia anak keempat. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga kepada pasangan cikgu ni, tiga-tiga mati kecil. Tiga-tiga mati kecil. Anak dia yang keempat ni Kenny. Anak yang keempat inilah satu-satunya anak yang ada kat mereka pun. Punya tatang, punya jaga anak ni tak tahu nak apa. Mengaji pandai pula sampai pilok negeri apa gitu ni. Balik-balik mai orang pergi buat lagu tu kat dia. Pergi buat lagu tu ke dia. Yang pergi buat dia pula orang kita. Allah Tuhan. Memalukan. Jadi macam tu. Tuan-tuan tengok apa ulasan mak dia bila hukuman dijatuhkan kepada orang yang dituduh. Mak dia komen apa? Yang pertama, mak dia kata dia rasa sangat bersimpati kepada keluarga ni lah. Keluarga orang yang bunuh anak dia ni, kerana hari ni dia dijatuhkan hukum bunuh. Saya simpati kepada keluarga dia kata. Yang kedua, dia kata bagi saya apa hukuman pun sudah tidak membawa makna. Dia kata kerana anak saya tak akan hidup balik. Tuan-tuan, orang bukan Islam bagi komen macam tu, macam orang sepak muka kita. Kecil, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Anak, tuan-tuan, anak. Nabi Ibrahim alaihissalam ni punya, Tuhan bagi anak, umur tua dah bagi anak, dah dapat anak tu, Tuhan kata sembelih anak tu sebagai korban. Ujian, tuan-tuan. Dia taat kerana Allah yang suruh, sami'na wa ata'na. Taat patuh. Dia nak sembelih, Allah ubah bagi jadi rupa kibas. Yang disembelih itu kibas. Tapi dia lulus ujian. Dia lulus ujian. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Tuhan kata lagi dekat Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku jadikan kamu imam kepada manusia. Tuhan kata dekat Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, aku pilih kamu untuk jadi imam, jadi ketua. Nabi Ibrahim alaihissalam bila Tuhan lantik dia bagi jadi ketua, imam kepada manusia, apa mula sekali dia kata dekat Tuhan? Nabi Ibrahim kata, wa min zurriyati, dan adakah lantikan sebagai ketua ni melibatkan zuriat aku sekali? Adakah aku dilantik jadi ketua, anak-anak aku, keturunan aku esok otomatik akan jadi ketua? Adakah macam tu? Qala, Tuhan jawab, la yanalu ahdi zalimin. Tuhan kata janji aku tidak akan dapat kepada orang-orang yang zalim. Anak kamu tengok macam mana. Kalau bagus-bagus mungkin dilantik menjadi ketua. Tapi kalau tak bagus, kalau zalim, janji aku tidak diberikan kepada orang-orang yang zalim.
Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, pentingnya doa untuk anak. Maka tadi ini budak yang dilahirkan oleh mak dia susah payah apa semua, bila besar dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dia atas nikmat Tuhan bagi kat dia, dia bersyukur atas nikmat yang Tuhan bagi dekat mak pak dia, dan dia bersyukur kerana Tuhan bagi kekuatan untuk beramal soleh. Sekali dengan tu dia doa, dia kata wa aslih li fi zurriyyati, dan baiki bagi aku pada zuriat aku. Minta anak-anak juga jadi anak-anak yang baik-baik. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin, bahwasanya aku taubat kepada engkau, dan bahwasanya aku daripada jumlah segala orang Islam. Dia doa macam tu, ya Allah, dia kata inni tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Kalau aku ada buat silap, kalau aku ada buat benda melanggar perintah Tuhan dan sebagainya, kalau aku ada terlalai tak buat benda yang Tuhan suruh dan sebagainya, inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Allah, dan aku daripada kalangan orang Islam. Riwayat Qurtubi dan juga Khazin, ini ulama tafsir dua-dua ni. Turun ayat ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapa dia bernama Abu Quhafah Osman bin Amir, dan mak kepada Sayyidina Abu Bakar nama dia Salmi binti Sakhar bin Umar bin Ka'ab. Dibunting oleh ibunya. Mak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengandung 9 bulan. Nak melahirkan Sayyidina Abu Bakar ni, mak dia mengandung 9 bulan. Dan menyusu ia 21 bulan. Belum turun ayat Quran suruh perintah dak lagi. Tapi yang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dapat mak yang memang bagus lah. Mak dia mengandung ke dia pun 9 bulan. Beranak keluar mai pun mak dia menyusu dia genap 21 bulan. Yang kata Abu Bakar As-Siddiq ni satu-satunya sahabat Nabi yang daripada zaman belum Islam sampailah zaman masuk Islam, dari dia tak pernah letak sujud nak sembah berhala, tak pernah. Allah pelihara dia begitu. Tak kala sampai umurnya 18 tahun, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila umur sampai 18 tahun, maka bersahabat dia dengan Nabi SAW. Ni kawan dia dengan Nabi, umur lari 2 tahun saja. Umur lari 2 tahun. Kalau dia 18, Nabi 20. Masa dia umur 18 tahun dah kenal Nabi dah jadi kawan baik Nabi dah. Nabi umur 20, dia umur 18. Ni sampai ke peringkat pergi menjaga sekali. Abu Bakar pergi menjaga, pergi dengan Nabi SAW. Nabi pada masa tu baru 20. Maka berhenti satu tempat, yang ni pokok kayu bidara dekat dengan rumah rahib. Pergi menjaga di Syam, di Syria tu, pergi menjaga. Sampai di sana berhenti, ada satu pokok bidara. Nabi berhenti, Nabi duduk bawah pokok bidara tu, sandak letih lah perjalanan jauh. Kebetulan pokok tu dekat dengan rumah satu rahib, satu alim kitab Taurat. Maka duduk Nabi SAW pada bayang teduh pokok kayu bidara itu. Nabi duduk berteduh di bawah pokok tu, panas. Dan pergi Abu Bakar As-Siddiq ke rumah rahib di situ, tanya daripada agama. Abu Bakar As-Siddiq, dia daripada kecil, dia satu orang yang berminat dengan soal agama ni. Dia tengok orang ni nampak alim sikit, nampak apa, dia nak pergi rapat, nak pergi dekat, nak bersembang, nak bercakap pasal agama. Abu Bakar jenis macam tu. Ada orang jenis macam tu, alhamdulillah. Dia pula kita ada anak, kita tahu ada anak kita yang kecenderungan dia pada agama. Ada hak jenis tu tak mau liang suruh pergi mengaji Quran, muqaddam pun dia tuang pergi mandi pakai bala apa, ada juga. Hak jenis mau agama ni pun ada, sampai tidur pun ketayak tak buang duk lena, sampai kita kena pergi tolong cabut buang ketayak dia ada. Dia jenis orang kata born dilahirkan memang jenis baik lah. Ada manusia jenis macam ni, dia jenis baik, dia tak aktif buat jahat. Abu Bakar As-Siddiq jenis ni, dia jenis budak baik ni, daripada kecil baik, minat dengan agama ni. Maka dia pergi rumah rahib tu. Maka kata rahib, siapa yang duduk di bayang pokok bidara itu? Rahib, daripada rumah dia tengok ada satu orang duduk bawah bayang pokok bidara. Maka dia tanya, siapa tu? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia tu kawan aku, nama dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kawan aku. Maka kata rahib,
hadza wallahi nabi. Dia kata. Rahib tu terus kata. Dia kata ini, dia kata wallahi, dia seorang nabi. Mereka ni alim kitab Taurat. Tuan-tuan, dalam Taurat ke, dalam Zabur ke, dalam Injil ke, semua ada sebut tentang Nabi Muhammad ni. Sifat-sifatnya pun disebutkan di dalam kitab-kitab ni. Oleh kerana dia alim Taurat, bila dia baca, dia tengok balik Nabi, match benda ni. Match. Betul. Dia terus kata dekat Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, hadza wallahi nabi. Dia kata ini, dia kata ni orang ni, dia kata wallahi demi Allah, dia ni nabi. Dia kata. Kalau begitu. Dan tiada berteduh pada bawahnya kemudian daripada Isa seorang pun melainkan orang ini. Ada pula tanda-tanda percaman dia. Dia cam, dia kata macam tu. Dan ia Nabi akhir zaman. Dia orang kata apa, very apa nak kata, very optimistic. Dia optimis. Betul, ini orang Nabi, dia kata. Maka jatuh pada hati Abu Bakar, yakin dan benar yang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni. Tak heranlah Nabi bagi kat dia apa? Ingat As-Siddiq. As-Siddiq itu gelaran Nabi bagi. Contoh nanti satu hari mukadimah kita akan cakap pasal kunyah, pasal gelaran yang Nabi bagi. Kita akan bawa contoh-contoh sahabat-sahabat yang mendapat gelaran daripada Nabi ini, dan bagaimana sifat sahabat dalam nak mencari gelaran daripada Nabi. Macam mana mereka ni hemoi duduk cari Nabi, nak suruh Nabi gelar mereka. Nabi katalah apa pun kat mereka, tak apa. Mereka syok bila Nabi bagi gelaran tu. Gelaran itu kenangan mereka dengan Nabi sampai mati. Kita akan sentuh insya-Allah satu hari tentang benda. Dia ada satu cerita tentang benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan sekali dengar aja di telinga dia, rahib ni kata, hadza wallahi nabi, demi Allah ni dia ni nabi. Jatuh dalam hati dia, percaya. Dia percaya terus. Dia kenal Nabi, dia berkawan daripada kecil. Dia tahu dia ni jenis orang baik. Tuan-tuan, cerita Hajarul Aswad jatuh kerana banjir di Kaabah ni. Lepas tu nak buh balik Hajarul Aswad di penjuru Kaabah tu sampai nak bawa perang, sampai nak berkelahi suku kaum ni sampai nak berperang. Siapa yang selesai benda ni? Nabi Muhammad. Sedangkan dia budak lagi, belum jadi Nabi lagi. Tapi kepercayaan orang dekat dia, orang panggil dia Muhammad Al-Amin, Muhammad yang amanah. Terbukti dia ni pada awal dia orang baik. Memang Allah lantik Nabi Muhammad jadi Nabi ni, tak boleh terkikai lah. Begitu. Maka jatuh pada hati Abu Bakar yakin dan benar bahawa Nabi Muhammad itu akan jadi Nabi. Kerana Muhammad bin Abdullah kawannya, Nabi akhir zaman. Dia yakin. Maka tak kala sampai Nabi SAW umur 40 tahun, dimuliakan dia oleh Allah dengan dijadikan dia Nabi dan Rasulnya. Sungguh macam yang Abu Bakar belum percaya. Maka tak heranlah Abu Bakar As-Siddiq apabila Nabi habaq aja kat dia. Nabi kata, wahai Abu Bakar, aku nak cerita dekat kamu. Aku pergi beruzlah di Gua Hira. Tiba-tiba mai dekat aku satu benda, peluk aku. Dia kata iqra. Aku kata ma ana biqari'in, aku tak reti baca. Dia kata iqra, baca. Aku kata ma ana biqari', aku tak reti baca. Akhirnya dia peluk aku dan dia baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca sampai ayat 5. Lepas tu aku balik dalam keadaan terketak-ketang. Aku beritahu dekat Khadijah, isteri aku yang aku sangat sayang. Khadijah bawa aku pergi rumah sepupu dia, Waraqah bin Naufal, yang juga merupakan satu orang alim kitab dahulu. Waraqah bin Naufal, bila dengar cerita ni, Waraqah terus kata dekat Khadijah, berbahagialah kamu. Kamu sebenarnya bersuamikan seorang Nabi. Waraqah kata apa? Kalau sekiranya aku dipanjangkan umur, aku akan menjadi orang yang pertama beriman dengan dia. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila terbukti dia dilantik menjadi Nabi, dia beritahu dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tak cakap banyaklah. Dia kata, aku percaya apa yang kamu kata itu benar. Maka menyeru manusia kepada tauhid Allah. Maka mula yang beriman ialah Abu Bakar As-Siddiq. Dia orang pertama selepas Khadijah binti Khuwailid. Dia orang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ia pada waktu itu umur 38 tahun.
Maka tak kala sampai umur Abu Bakar 40 tahun, doa ia dengan doa tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdoa dengan doa itu sehingga akhir doa itu tahun dikurniakan Allah atasnya syukur nikmat. Itu dia bersyukur atas nikmat yang Tuhan bagi kat dia, yang telah dikurniakan atasnya, yakni atas Abu Bakar itu dan atas dua ibu bapaknya, nikmat daripada Tuhan, yakni Allah, iaitu beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat paling besar dia. Waktu Nabi dilantik jadi Nabi, orang tak percaya dia ni Tuhan buka hati jadi orang pertama terima selepas Khadijah isteri Nabi. Bagi dia ini nikmat paling besar. Dia boleh menangis atas nikmat ni. Dia boleh menangis ni dengan anugerah yang Tuhan bagi ni. Maka dia baca doa tadi. Bukan dia saja, pak dia Abu Quhafah, mak dia, sekali semua sekali terus buka hati beriman ikut Nabi SAW. Syukur dia kepada Allah kerana Allah bukan buka hati dia saja, Allah buka hati mak pak dia sekali. Begitu. Dan mengerjakan amal yang salih. Dan Abu Bakar ternyata dia satu orang yang cukup tekun melakukan ibadah kepada Allah. Maka ia merdeka 9 orang. Maka ia, yakni Abu Bakar, memerdekakan 9 mukmin yang diazab oleh tuan mereka sebab masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di antara yang dia merdekakan siapa? Bilal bin Rabah. Dia pergi tanya dekat tuan kepada Bilal bin Rabah ni. Dia pergi tanya dekat pengulu Bilal ni. Dia pergi tanya, berapa hang nak aku bayar untuk merdekakan budak hitam ni? Dia pergi tanya, berapa hang nak? Hang habang saja berapa? Aku cari sampai dapat, aku bayar. Dia punya kesungguhan ni, Abu Bakar As-Siddiq ni, tak boleh lawan. Maka tak heran tuan-tuan. Nabi kata kalau ambil amal Sayyidina Abu Bakar bubuh di sebelah penimbang, bubuh amal semua penduduk dunia di sebelah satu lagi, nescaya berat amal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oh dahsyat. Dahsyat. Baik, dia kata dan minta pelihara zuriatnya. Abu Bakar minta dekat Allah supaya Allah pelihara keturunan dia. Maka sekalian zuriatnya, mukmin sekaliannya, semua keluarga dia beriman sungguh dengan Allah dan dengan Rasul. Maka yang Islam masa hidupnya itu ialah dua ibu bapaknya dan anaknya Abdurrahman, dan anaknya Abdurrahman namanya Abu Atiq, dan segala cucu dan segala anak cucunya. Itu dia. Anak dia, cucu dia, semua sekali beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi SAW kerana mustajab doanya itu. Dan tak teringin ke kita Allah bagi kita ni jadi manusia yang mustajab doa. Kalau Allah bagi yang tu kat kita, tuan-tuan, tak tahulah. Betul-benar saya pernah baca di sini hadis tentang seorang yang bernama Uwais bin Amir. Macam mana mustajab doa dia sampai Nabi pesan tinggal. Nabi kata ada di kalangan kamu, sahabat-sahabat aku ni akan diberi izin oleh Allah jumpa dengan satu orang yang bernama Uwais bin Amir. Siapa jumpa dia, jangan lepas peluang. Nabi kata minta supaya dia doa dekat hangpa. Ni nak cerita orang mustajab doa. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsanu ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Bermula mereka itu, yakni yang berdoa itu, iaitu Abu Bakar dan lainnya itu adalah segala mereka yang kami, yakni yang Allah terima daripada mereka itu yang elok, yang baik barang yang mereka itu buat. Abu Bakar As-Siddiq ni orang yang mustajab doa. Dia doa apa pun Tuhan kata Tuhan akan terima. Dan kami ampun daripada segala kejahatan mereka itu. Allah janji Allah akan ampunkan silap-silap dan mana-mana yang tersalah yang mereka buat selama ini. Fi ashabil jannah, mereka itu pada jumlah segala orang yang ampunnya syurga di akhirat itu. Tuan-tuan, sampai dalam Quran Tuhan endorse mereka ni akan dapat keampunan dosa dan akan jadi ahli syurga. Tuhan sebut dalam Quran punya istimewanya Abu Bakar As-Siddiq ini. Wa'ada sidq alladhi kanu yu'adun. Akan janji Allah yang benar
Tuhan kalau dia dah ada janji kata dia ni diampun dosa dan dia ni masuk syurga, Tuhan janji benar. Yang ada mereka itu dijanji akan mereka itu pada firman-Nya, wa'adallahul mu'minin wal mu'minat jannah. Telah janji Allah akan segala laki-laki mukmin dan mukmin perempuan akan beberapa syurga. Itu dia. Tuhan dah janji dah. Siapa mereka ni? Kita nanti jumpa dalam hadis pula. Dia senaraikan 10 sahabat Nabi yang Nabi sebut mereka ni dijanjikan akan masuk syurga tu. Begitu. Firman Allah, wallazi qala liwalidayhi uffir lakuma. Dan mereka, yakni anak yang tak mau nak ikut mak pak beriman, ikut agama Islam. Dan mereka yang berkata bagi dua ibu bapaknya, apa busuk, uduh, gaduh, seru dengan tiap-tiap perkataan yang menyakitkan hati keduanya. Ayat ni nak cerita zaman awal Islam dulu. Mak pak masuk Islam, ajak anak-anak tak mau ikut. Tak mau ikut sudah. Dia pandang hina pula dekat mak pak dia yang masuk Islam ni. Dia kata lebih kurang, dia cemuh, dia cerca mak bapak dia yang masuk Islam ni. Aku, kata dia, yakni anak ni, susah daripada kedua kamu. Dia kata betul-betul mak ngayah ni menyusah saya ya. Dia kata begitu. Oh tuan-tuan, kalau kena anak lagu tu jahannam kita. Jahannam kita. Kita satu hari zut tua, satu hari kita pergi rumah dia. Dia kata begitu. Tuan-tuan nak duduk tang mana tuan-tuan? Kita pergi rumah dia, dia kata begitu. Anak perempuan pula kata, dia nak keluar pergi kerja, dia kata kat mak dia, mak, dia kata ni baju ni saya kalut dah ni, tak dan, dia kata mak tolong sidai baju tu saya lagi. Kering mak tolong lipat. Mak dia tak apalah dengan anak ni lebih kurang kira cincai je lah. Dia pergi kerja, dia balik-balik lagi tengok baju lipat tak habis, dia riau tuan-tuan. Dia kata mak dia tidur dia kata tadi. Dia buat kata begitu. Mak dia buat apa tadi? Mak tidur ke? Saya kerja penat-penat ni balik, saya nak kena lipat kain, awak nak lipat banyak ni susah sangat ke? Tuan-tuan, kalau kena ayat tu lah tuan-tuan, apa nak kata tuan-tuan? Tak tahu nak cakap lah. Air mata dia keluar darah pun boleh jadi. Kecil hati ni tak tahu nak abang lah, keluar nak pergi cari sembah pun tak tahu tang mana dia. Tak tahu lah tuan-tuan, tak tahu. Ini yang kena doa kepada Allah. Minta lah tak mau macam ni punya anak, tak mau. Tak mau. Dia bawa contoh di sini. Dia kata kepada dua ibu bapaknya, apa busuk, uduh, gaduh macam-macam. Dia kata kat mak pak dia ni, menyakit hati keduanya. Aku susah daripada kedua kamu. Dia kata kat mak pak dia, mak ngayah ni menyusah saya. Dia kata, ata'idanani an ukhraj. Adakah pertakut kedua kamu, yakni ibu bapa itu, akan aku bahawa keluar aku daripada kubur hidup dengan roh dan jasad? Dia kata pula dekat mak pak dia, awak mak nak bagi saya takut? Awak ayah nak bagi saya takut? Awak kalau saya tak ikut agama yang mak ngayah ikut, kalau saya tak ikut Islam ni, awak esok dah mati nak hidup balik, nak bangkit balik dengan roh dengan jasad, bangkit lagu kita lah ni, awak nak abang kat saya cerita tu nak bagi saya takut? Dia pergi kata begitu. Ini cerita zaman awal dulu. Yakni dia azab akan daku sebab aku tiada beriman dengan Allah dan tiada tauhidnya, dan aku tiada percaya. Awak ayah nak bagi tahu kat saya ni, kerana saya tak ikut agama yang ayah ikut ni, kerana saya tak jadi orang Islam, awak esok saya di sana esok susah. Nak abang kata saya di sana esok nanti nak kena azab Tuhan. Ini nak abang kerana saya tak mau nak beriman dengan apa yang ayah beriman ni, awak esok saya nak jadi susah. Awak ayah nak bagi saya takut macam tu. Aku cakap tuan-tuan, ni contoh ni jauh lah contoh dulu. Kalau lah kita habak ke anak kita kata kakak dah besar dah, kakak kena pakai tudung. Kita cakap begitu. Anak jawab kat kita apa? Dia kata apa? Tudung suruh mak pakai, saya tak mau pakai. Anak jawab begitu cukup tuan-tuan. Cukup dia sengit muka-muka tu, tak tahu nak buat lagu mana. Dia nak sebek tak sebek, dia jadi nak apa tu. Kabur saja. Minta jauh lah daripada Allah uji kita dengan anak-anak jenis macam ni. Dia buat bengkiang. Pagi kita gerak suruh bangkit sembahyang subuh, dia tak mau bangkit. Kita gerak-gerak, kita hingang sikit lah, suruh dia bangkit sembahyang subuh. Dia bangkit, dia kata tak. Awak tak boleh tengok ke saya nak tidur sikit? Jadi kata lagu tu. Awak kalau saya tak bangkit sembahyang subuh, awak ayah nak tanggung dosa? Tak lah, saya akan beritahu kat Tuhan. Tuhan nak azab saya lah, saya doa azab ayah. Dia cakap lagu tu. Allahu Akbar tuan-tuan.
Tuan-tuan, ada keadaan tuan hari ni budak-budak lebih pada tu buat dah. Lebih pada tu buat dah. Mak tengah duduk semayang dalam kain telekong, dia terajang atas belakang pun ada lah ni. Ada. Ni, telefon mai ustaz ni, minta lah bagi doa apa-apa. Awal macam apa-apa. Terpeyak dulu, tak boleh nak cakap. Lepas baru cakap-cakap ni, ustaz lah, anak saya ni awak lah jadi macam ni. Saya tengah duduk semayang asal, dia balik-balik. Dia katuk pintu bumbang-bumbang, saya duduk semayang, dia nak pergi buka pintu macam mana. Dia tendang pintu sampai pecah. Dia masuk-masuk mai, saya duduk lagi telekong, dia tendang atas belakang saya, ustaz. Tuan. Ini yang agama duk beritahu ni macam ni. Zaman awal Islam dulu dia cerita lagu lain. Cerita mak pak masuk Islam, anak tahu masuk. Lepas tu dia pergi berhujah dengan pak dia. Awak pak marah, saya tak mau nak ikut agama yang pak ikut. Awak pak nak abang kat saya, kata esok bangkit dia, esok lepas mati nak bangkit balik, esok neraka apa nak beritahu kat saya benda tu. Tolong, dia kata cerita ni cerita kat orang lain, jangan duk cerita kat saya. Lagu tu, ni contoh dia duk bawa main. Wa qad khalatil qurun min qabli, dia kata dan sesungguhnya telah lalu beberapa kurun daripada dahulu aku ini mati dan tiada dikeluarkan daripada kubur mereka. Dia kata kat pak dia kata apa? Dia kata apa? Mati nak hidup balik apa? Dia kata berapa banyak dah orang mati tak bangkit-bangkit pun daripada kubur. Sembang apa? Dia kata begitu. Kacau tuan-tuan. Dia kata apa ni? Duk main cerita kata lepas mati esok nak hidup balik ni apa? Mahsyar apa? Dia kata. Oh banyak dah orang mati tu kubur berkenjah duk ada tak ada sekong pun bangkit naik. Dia kata apa? Siapa dia mati nak bangkit balik? Dia lupa cakap lagu tu tuan-tuan. Ui telinga boleh capang tuan-tuan. Ini contoh dia bawa ni. Wa huma yashtaghisanillah. Lalu kedua ibu bapa itu minta tolong keduanya akan Allah dengan kembali anaknya yang jadi kafir itu kepada Islam. Yakni baik balik. Ya, baik semula. Mak pak ni bila kena anak lagu tu, apa boleh buat tuan-tuan? Ambil ayat semayang, minta dekat Tuhan. Minta, ya Allah, bukalah hati anak aku ni, ayat mata ni terang. Lawan bukan cerita lawan dengan orang ni. Bangkit nak lawan bertumbuk ni bukan cerita dia. Cerita dia bangkit, minta kat Tuhan, ya Allah, bukalah hati dia, ya Allah. Minta. Dan berkata kedua itu bagi anaknya, wailak, amin. Binasa engkau jika tiada beriman engkau. Amin. Beriman olehmu dengan hidup kemudian daripada hari kiamat. Mak pak zaman awal Islam dulu, apa dia boleh kata ke anak dia? Dia kata, waihak, celaka hang kalau hang tak ikut agama ni. Amin. Dia kata beriman. Dia kata jangan duk tolak benda ni. Jangan duk kata tak mau beriman. Tolong beriman. Pasal apa? Esok hang susah kalau tak beriman. Inna wa'dallahi haq, bahawasanya janji Allah dengan bangkit hidup kemudian daripada mati pada hari akhirat itu sebenar. Abang kat dia ni, hak ayah doa abang, mak doa abang ni, kita satu hari mati, lepas mati esok kita bangkit balik, di sana kita akan dihisab amalan. Ni semua ni cerita benar, bukan cerita bohong. Fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin. Maka kata anak yang kafir itu, tiada ini perkataan, iaitu akan hidup di akhirat lepas daripada mati itu, melainkan itu dusta bohong segala orang dulu kala. Oh, tak mau percaya. Dia kata sudah. Tuan duk merepek, dia kata aku kerat 18 apa aku tak percaya benda ni. Itu dia. Dia kata begitu. Makna ayat itu, seorang anak yang kafir dan dua ibu bapaknya Islam dan suruh anak masuk Islam. Berapa kali disuruh tapi anaknya tiada mau masuk Islam, sehingga dikata oleh anak pada dua ibu bapaknya, gaduh sangatlah dan busuk dan bid'ah. Maka dua ibu bapa bertakut dengan hidup kemudian daripada mati akan masuk neraka dan sebagainya. Jika tiada Islam dan tiada beriman, maka dijawab oleh anak perkataan itu, iaitu itu semua dusta dahulu kala, dan ia tiada percaya dan tiada beriman sama sekali. Terus kata apalah, dia tetap tak percaya. Firman Allah, ulaika allazina haqqa alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim. Bermula mereka itu, yakni orang yang tak mau Islam, tak mau beriman, tak mau nak beribadah,
Kemudian daripada sudah diberi nasihat, segala mereka yang telah wajib atas mereka itu oleh perkataan hukum Allah, iaitu dengan azab mereka itu di dalam neraka. Dia kata apa? Terimalah hakikat. Orang yang tak boleh nak terima dakwah, yang tak boleh terima nasihat ni, mereka ni sebenar-benarnya orang yang Allah sudah seal hati mereka. Memang mereka sampai mati tak akan boleh terima hidayah Allah. Ada orang macam tu ada. Pada jumlah segala orang kafir dahulu kala, iaitu generasi dahulu daripada mereka itu, minal jinni wal ins, daripada jin dan manusia, innahum kanu khasirin, bahwasanya adalah mereka itu, yakni kafir yang dahulu kala itu, rugi sekalian mereka itu, kerana kembali mereka ke dalam neraka selama-lamanya. Tuhan kata apa? Habislah mereka ni rugi. Kita tak rugi. Kita nasihat, kita dakwah, tak mau ikut tak ada apa-apa. Kita tak ada rugi apa. Hak tak mau ikut tu yang akan rugi. Dia kata. Walikulli darajat. Dan bagi tiap-tiap jenis mukmin dan kafir itu beberapa darjat di akhirat. Orang mukmin pun ada tingkat-tingkat syurga dia, orang kafir pun ada tingkat-tingkat neraka dia. Dia kata. Maka derajat orang mukmin pada syurga yang tinggi dan derajat orang kafir pada neraka yang paling bawah. Dia ada tingkat-tingkat dia. Mimma amilu, daripada amal yang mereka buat, daripada iman dan taat dan kufur dan maksiat. Tengoklah, dia beriman, dia dapat syurga tingkat baik. Dia kufur, dia buat maksiat, dia duduk dalam neraka. Lagi teruk, lagi bawah neraka yang dia duduk. Waliyuwaffiyahum a'malahum, dan supaya disempurna akan mereka itu segala balasan amal mereka itu, sama ada kebajikan ataupun kejahatan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka itu tiada dizalim dengan kurang pahala ataupun dengan ditambah seksa. Tak ada orang yang dia buat baik tiba-tiba sana kena pergi neraka. Tak ada orang akan jadi macam tu. Tak ada orang yang jahat tengok-tengok terlepas. Pasal apa? Dia kautim dengan malaikat, dia tiba boleh masuk dalam syurga. Tak mungkin benda tu berlaku begitu. Kautim ni atas dunia saja, sana tak ada. Yang kata malaikat ni apa? La ya'sunallaha ma amarahum. Tuhan kata mereka sekali-kali tidak akan derhaka Allah atas apa yang Tuhan perintah mereka. Tuhan suruh yung depa ni pergi neraka lah. Anak kau timbul dia tak peduli. Dia tak peduli. Begitu. Firman Allah, wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, dan sebut olehmu hari yang dilentang segala kafir atas neraka itu, yakni dengan dibuka dan dengan dizahirkan neraka bagi mereka itu. Dan dikata kepada mereka itu, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha, dan telah kamu perhilang akan lazat sedap kamu pada ketika hidup dalam dunia, dan kamu bersedap-sedap, bersuka-suka dengan dunia, maka tiada balas akhirat melainkan azab semata-mata, kerana lazat sedap sudah diambil masa di atas dunia. Orang kafir ni bila sampai di depan neraka, tengok yang kata api neraka ni duk menyala-la. Pada masa tu habis kering darah, tuan-tuan. Berani macam mana pun, sembang pandai macam mana pun, bila pi mata tengok yang kata api neraka, tengok aja, belum masuk lagi, tengok aja kering darah. Pada masa tu Allah Subhanahu wa taala akan suruh malaikat mai kata dekat depa ni, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Api habaq dekat depa ni, hampa dulu atas dunia dah hidup sedap-sedap kelebih dah. Terlampau sangat seronok atas dunia sampai apa tak peduli kepada seruan agama. Maka pada hari ini sedap dunia hampa dah ambil dah, yang tinggal dekat hampa hari ini azab sengsara di akhirat. Dia kata, yakni orang yang mensia-siakan umur dia, dan mensia-siakan mudanya, dan mensia-siakan hartanya, dan mensia-siakan kemegahannya pada maksiat, pada kufur, dan pada kerja lara dan bersuka-suka dengan dalam dunia, maka orang ini tiada dapat nikmat di akhirat itu. Atas dunia dia kira nak main tinggi aja, dia kira nak haria sana sini aja. Akhirat itu habis, nikmat sudah dikecapi di dunia, di akhirat hanya tinggal azab sengsara. Bersalahan orang yang pakai umurnya dan mudanya dan hartanya dan kemegahannya pada beriman dengan Allah dan tauhidnya, dan pada kerja ibadah dan belanja pada masjid dan madrasah, yakni dengan wakaf dan sedekah, maka orang ini baginya kebajikan akhirat, yakni syurga, kerana ia tiada menghilang sedap lazat di dalam dunia itu semua. Itu dia. Atas dunia kita buat baik, sana dapat balasan baik. Dia kata. Maka firman Allah, fal yaum tujzauna azabal hun bima kuntum
bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Maka hari ini Tuhan kata dibalas kamu sekalian dengan azab neraka yang hina. Dah sampai di sana Tuhan kata apa? Fal yaum, Tuhan kata hari ini, akhirat ni, tujzauna azabal hun. Dibalas kepada hampa ni azab yang sangat menghina. Tuhan kata dengan sebab barang yang ada kamu takabur, sombong masa di dalam bumi Allah dulu dengan tiada sebenar. Tiada beriman dengan Allah dan tiada beriman dengan Rasul. Dan tiada i'tiqad akan Quran itu kalam Allah. Dan hidup semula sekalian yang mati pada hari kiamat. Hampa dulu tak percaya kata Quran ni kalam Allah. Dan hampa tak percaya kata lepas mati nak kena hidup lagi. Hampa tak percaya benda ni. Dan barang yang ada kamu buat yang jadi pasti kufur, syirik dan maksiat, yang azab mereka itu dengan neraka. Tuhan kata hari ini, mailah yang aku janji siapa buat dosa, hari ini nak balas dengan azab neraka, maka hari inilah hari pembalasan dia. Tuhan kata nak ambil rasa azab yang nak menimpa Allah. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk wazkur akha Adil. Wazkur akha Adil. Dia nak cerita tentang kaum Ad. Nak cerita tentang kaum Ad, kehancuran kaum Ad. Nah, siapa kaum Ad ni? Umat Nabi apa? Umat Nabi Hud. Kaum Ad, umat Nabi Hud. Dia ada dua. Satu Ad, satu Samud. Ad dan Samud, Allah bagi dekat mereka kedudukan hebat di atas muka bumi. Bukit yang keras pejai tu, dia boleh rebuk buat kediaman mewah di dalam dia. Ini kehebatan kaum Ad dan kaum Samud. Masalah mereka satu aja. Tak mau ikut Nabi Hud alaihi salam. Tak mau ikut. Mereka kata Nabi Hud tipu. Lepas tu tak cukup dengan tak mau ikut. Challenge Nabi Hud. Mereka challenge Nabi Hud. Mereka ingat mereka challenge Nabi Hud macam mereka challenge Robin Hood. Mereka challenge Nabi Hud. Mereka kata apa? Mereka kata lah ni Hud terus sembang banyak-banyak. Kalau sekiranya hang ni betul Nabi yang dihantar oleh Tuhan yang duk cerita ni, kami minta satu aja. Dia kata, ni kaum Ad ni. Kami minta satu aja. Apa dia? Tolong habaq dekat Tuhan hang. Wa ma azab la ni. Ni yang kata kaum Ad. Kita akan tengok insya-Allah. Apa jadi dekat depa yang gede-gede macam ni. Tak mau cakap banyak. Satu ayat nak minta. Satu yang boleh buat yang ni, kira okey, kami boleh percaya. Apa dia? Nabi Hud ni betul-betul tanya apa dia? Tolong dihabaq kat Tuhan hang. Kami ni tak mau ikut hang. Kami tak mau terima dia tu sebagai Tuhan. Tolong dihabaq kat dia. Kami macam mana pun tak mau ikut. Habaq kat dia, azab yang kata nak kena kami tu omelah. Kita akan baca insya-Allah apa Tuhan buat kat depa ni. Apa Tuhan buat kat mereka ni. Dan lepas Tuhan ambil tindakan, apa jadi kat mereka ni? Kita nak tengok. Tuan-tuan, Tuhan dia tak lepas. Atas dunia bukan terlepas. Saja Tuhan bagi peluang. Kut-kut nak bertaubat. Peluang yang Tuhan bagi itu tak diambil, tak direbut. Tunggu hari mati. Mati-mati itu, tak daripada nyawa terbit tu Tuhan dah ambil tindakan dah. Kalau orang lain nyawa keluar, macam mana ayam keluar daripada mulut cerek, lembut elok. Nyawa orang yang derhaka ni keluar macam mana, hadis cerita ada banyak. Lepas tu duk tunggu nak mandi, nak kapan, nak pergi masuk dalam kubur tu macam mana sengsara dia. Start dah, Tuhan dah start tunjuk dah. Masuk kubur tu macam mana? Nak masuk tu kubur kata apa? Nak masuk kubur kata apa? Masuk tu apa kubur buat dekat dia? Nak tunggu sampai sangkakala ditiupkan kehancuran dunia nak berlaku yang kata hari akhirat ni, macam mana sengsara dia dalam kubur, hadis cerita semua. Bangkit di mahsyar ni, bukan kata bangkit tu bangkit nak serupa dengan orang yang beriman. Tak serupa. Bangkit tu dah beza dah. Orang beriman Tuhan dah pun sebelah, hak kafir dah duduk sebelah. Nak tunggu giliak nak hisab amalan ni. Nak tunggu giliak tu pun penuh kesengsaraan.
Lepas dia hisap nak suruh lintas sirat ni, nak lintas tu tuan-tuan dengan serba kepayahan. Tengah duk lintas tu nak jatuh ke dalam, rupa jatuh tu pun dia bukan sekali kena jatuh dah. Tuhan tunjuk macam mana daging seketui-seketui jatuh dulu dalam neraka, dah sampai tinggal tulang dengan apa, baru dia jatuh semua sekali dalam neraka. Demikian Nabi SAW cerita dalam hadis dia, tuan-tuan. Ini bukan soal main-main. Ini bukan soal main-main. Tuan-tuan, saya pesan diri saya dan kepada tuan-tuan semua, kita jangan main-main dengan agama. Dengan agama jangan buat main-main. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kekalkan tapak kaki kita di atas jalan kebenaran. Hidup kita dalam iman, mati kita dalam iman. Dibangkitkan kita di mahsyar dalam kumpulan orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada malapetaka, bala bencana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahkan kita sehingga ke akhir. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silakan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Tuhan. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.